Kajian ini adalah mengenai penerimaan guru-guru daerah Manjung terhadap platform pembelajaran digital D5, Inisiatif Pembelajaran Pendidikan Digital Malaysia untuk strategi pengajaran dan pemudahcaraan. Sebagai pengenalan, transformasi pendidikan. Sistem pendidikan Malaysia melalui satu era transformasi yang signifikan terutama dalam penggunaan teknologi di dalam PDPC semasa situasi pandemik. Teknologi. Menurut Ravifek, teknologi berfungsi sebagai nadi dalam pemindahan pengetahuan. Kualiti PDPC. Kualiti PDPC telah dapat dipertingkat dengan penggunaan teknologi dalam pendidikan menurut Rosenberg dan Nurliza. Pengintegrasian teknologi. Menurut Nurul et al. Untuk melahirkan generasi yang lebih berpengetahuan dan kalis masa hadapan, maka pengintegrasian teknologi dalam sistem pendidikan adalah amat penting. Seterusnya, pembelajaran bermakna. Menurut Muhtadi et al., penekanan kepada penguasaan dan pengaplikasian teknologi dalam PDPC oleh guru untuk menyokong proses pencapaian objektif dan meningkatkan penglibatan pelajar di dalam suasana pembelajaran yang lebih bermakna. Kurang mahir. Menurut Padmawati 2017, masih ramai lagi guru yang kurang mahir dan tidak bersedia untuk menerima penggunaan teknologi di dalam PDPC. Konvensional. Ahmad Rizal berpendapat bahawa guru tidak bersedia untuk menerima teknologi, malah lebih selesa untuk mengajar secara konvensional. Pengintegrasian teknologi. Teknologi dalam PDPC boleh digunakan untuk mewujudkan suasana pembelajaran berpusat dan ini akan membolehkan guru bertindak sebagai facilitator menurut Rosenberg. Teknologi dalam pendidikan. ICT dalam pendidikan. Dasar ICT dalam pendidikan telah diperkenalkan oleh mantan Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Tan Sri Datuk Haji Muhyiddin Yassin pada 26 Oktober 2010 agar pendidikan dapat ditransformasikan melalui penggunaan teknologi yang bersesuaian dalam PDPC. Sejak dilanda pandemik COVID-19, aktiviti pengajaran dan pemudahcaraan tidak boleh dilakukan secara konvensional. Pendidikan kini berada dalam alam maya. KPM telah memperkenalkan PDPR sebagai satu kaedah pembelajaran. PDPR merupakan singkatan bagi pengajaran dan pembelajaran dari rumah. KPM juga memperkenalkan inisiatif baru untuk mempermudah dan melancarkan proses pembelajaran di Malaysia. Pelantar pembelajaran D5, Digital Educational Learning Initiative Malaysia. D5 bertujuan untuk memenuhi keperluan guru dan pelajar untuk menggerakkan pembelajaran dalam talian seperti Google Classroom, Microsoft 365 dan Apple Learning Center. Terdapat 4 penyataan masalah. Yang pertama, guru kekok. Guru dilihat masih kekok untuk menggunakan teknologi dalam PDPC kerana berasa ianya adalah satu bebanan dan dikurangnya pengetahuan dalam penggunaan teknologi, menurut Ahmad Rizal. Yang kedua, kurang pengetahuan. Menurut Hazina et al., guru kurang pengetahuan dan kemahiran dalam ICT akan menghadapi dan seterusnya mempengaruhi pelaksanaan proses PDPC yang bermakna. Ketiga, kesediaan. Menurut Nur Nadira et al., cabaran yang paling besar dihadapi oleh guru kini adalah kesediaan untuk menerima penggunaan teknologi dalam PDPC. Yang keempat, penerimaan. Masih ramai guru-guru yang tidak boleh menerima penggunaan teknologi dalam PDPC. Terdapat 5 objektif kajian. Yang pertama, mengenal pasti tahap kecekapan penggunaan komputer untuk mengakses dan menggunakan D5 di kalangan guru. Kedua, mengenal pasti tahap keberkesanan penggunaan D5 dalam merancang proses PDPC yang bermakna. Ketiga, mengenal pasti tahap kemudahan guru-guru dalam penggunaan D5 untuk merancang proses PDPC yang berkesan. Keempat, mengenal pasti tahap sikap guru-guru semasa menggunakan D5 untuk merancang proses PDPC yang berkesan. Dan yang kelima, mengenal pasti penerimaan guru-guru untuk menggunakan D5 untuk merancang proses PDPC yang berkesan. Terdapat 3 hipotesis kajian.
Pertama, terdapat hubungan yang signifikan antara kecekapan penggunaan komputer dengan penerimaan penggunaan pelantar pembelajaran D5. Kedua, terdapat hubungan yang signifikan antara keberkesanan penggunaan pelantar pembelajaran D5 dengan penerimaan penggunaan pelantar pembelajaran D5. Yang ketiga, terdapat hubungan yang signifikan antara tahap kecekapan penggunaan pelantar pembelajaran D5 dengan penerimaan penggunaan pelantar pembelajaran D5. Kajian ini menggunakan kerangka teori model penerimaan teknologi, Technology Acceptance Model, oleh Davis, Baguzzi dan Warshaw. Tahap penerimaan penggunaan pelantar pembelajaran D5 diukur dengan mengetahui tahap kecekapan penggunaan komputer oleh guru-guru, tahap keberkesanan pelantar pembelajaran D5 serta tahap kecekapan guru-guru yang menggunakannya. Sikap guru yang positif akan menyebabkan lebih ramai guru menerima penggunaan pelantar pembelajaran D5. Seterusnya, metodologi kajian. Populasi guru di daerah Manjung adalah seramai 3,785 orang. Sebanyak 360 responden yang terdiri daripada 210 orang guru sekolah menengah dan 150 orang guru sekolah rendah telah dipilih secara bertujuan sebagai sampel kajian. Kaedah persampelan telah menggunakan jadual Krejci dan Morgan dan persampelan rawak berstrata. Instrumen diadaptasi dari Hu et al. Yang membincangkan penerimaan guru terhadap penggunaan teknologi dalam PDPC. Untuk bahagian analisis data, terdapat dua jenis analisis, iaitu deskriptif, frekuensi, mean, sisian piawai dan inferensi, korelasi Pearson. Data dianalisis menggunakan SPSS, Statistical Packages for the Social Sciences version 24, and nilai mean diinterpretasi mengikut skala kajian bahagian perancangan dan penyelidikan dasar pendidikan KPM 2006. Nilai alpha Cronbach instrumen kajian ialah 0.874. Ini membuktikan bahawa kebolehpercayaan item adalah tinggi. Dapatan kajian, 360 orang guru telah dipilih secara bertujuan sebagai responden. Pautan bagi soal selidik dalam talian Google Form telah dihantar melalui kumpulan Telegram kepada semua guru besar dan pengetua di daerah Manjung selepas diberi penjelasan tentang tujuan kajian dilakukan. Kemudian, setiap guru besar dan pengetua telah berkongsi pautan berkenaan dalam kumpulan WhatsApp sekolah masing-masing. Konstruk dalam kajian, konstruk kecekapan penggunaan komputer, konstruk keberkesanan penggunaan D5, konstruk kemudahan penggunaan D5, konstruk sikap penggunaan D5 dan konstruk hasrat penggunaan D5. Persoalan kajian, apakah tahap kecekapan penggunaan komputer untuk mengakses dan menggunakan pelantar pembelajaran D5 di kalangan guru? Skor minimum tertinggi adalah item 7 dan skor minimum terendah adalah item 3. Ini menunjukkan guru-guru perlukan satu aplikasi yang hampir sama dengan pelantar D5 untuk mereka membiasakan diri dalam penggunaannya. Dan hanya dengan berpandukan tutorial ataupun manual, guru-guru dilihat menghadapi masalah untuk menggunakan pelantar pembelajaran D5. Persoalan kajian seterusnya, apakah tahap keberkesanan penggunaan pelantar pembelajaran D5 dalam merancang proses PDPC yang bermakna? Skor min tertinggi, item 5. Pelantar pembelajaran D5 amat sesuai untuk digunakan dalam proses pencarian dan pembinaan bahan sumber pembelajaran bagi guru-guru. Manakala skor min terendah adalah item 6. Guru-guru masih kurang yakin dalam penggunaan teknologi, mungkin menghadapi masalah dalam menggunakan pelantar pembelajaran D5. Justru menyebabkan mereka menghadapi kesukaran untuk mengakses dan menggunakan platform D5. Seterusnya, untuk persoalan kajian, apakah tahap kemudahan guru-guru dalam penggunaan pelantar pembelajaran D5 untuk merancang proses PDPC yang berkesan? Skor min tertinggi adalah item 1. Ini bermakna sistem pelantar pembelajaran ini mudah untuk digunakan untuk merancang dan melaksanakan pembelajaran yang bermakna. Manakala skor min terendah adalah item 3. Kurangnya pendedahan dan sokongan dalam penggunaan pelantar pembelajaran D5 ini mungkin menyebabkan situasi ini berlaku.
Kemudian, untuk persoalan kajian, apakah tahap sikap guru-guru semasa menggunakan pelantar pembelajaran delima untuk merancang proses PDPC yang berkesan? Skor minta tinggi adalah item 3. Keadaan ini mungkin wujud disebabkan guru-guru yang selesa untuk menggunakan pelantar pembelajaran delima ini dan guru-guru dapat melihat impak penggunaan pelantar pembelajaran ini. Skor minta rendah adalah item 1. Ini menunjukkan bahawa terdapat segelintir guru-guru yang tidak selesa dengan sistem pelantar kerana ianya memerlukan mereka untuk melalui beberapa langkah yang kompleks ataupun mempunyai masalah talian untuk mengakses pelantar pembelajaran ini. Untuk persoalan kajian, apakah hasrat penerimaan guru-guru untuk menggunakan pelantar pembelajaran delima untuk merancang proses PDPC yang berkesan? Skor minta tinggi adalah item 1. Guru-guru proaktif untuk menggunakan pelantar ini untuk meningkatkan prestasi mereka. Skor minta rendah adalah item 4. Ini mungkin disebabkan persepsi guru bahawa proses pendidikan adalah satu proses yang merumitkan mereka dan mereka kini menghadapi masalah kekangan masa untuk menjalankan PDPR secara atas talian. Analisis korelasi dijalankan untuk mencari hubungan kecekapan penggunaan komputer, keberkesanan penggunaan, tahap kemudahan penggunaan dengan hasrat guru-guru untuk menerima penggunaan pelantar pembelajaran delima. Untuk konstruk 1, kecekapan penggunaan komputer, hubungan adalah sederhana. Guru-guru yang boleh menggunakan komputer dengan cekap dapat menggunakan pelantar ini mempunyai hasrat untuk menggunakan pelantar pembelajaran ini untuk menjayakan PDPC mereka. Untuk konstruk 2, keberkesanan penggunaan, hubungan adalah sangat kuat. Guru-guru mula mengenal pasti bahawa penggunaan pelantar pembelajaran delima ini sangat berkesan, maka hasrat untuk penggunaan pelantar tersebut semakin positif. Untuk konstruk 3, kemudahan penggunaan, hubungan juga adalah sangat kuat. Apabila arahan dan kaedah untuk mengakses pelantar pembelajaran ini mudah untuk diikuti, maka guru-guru lebih bersedia dan berupaya untuk menggunakan pelantar pembelajaran delima ini. Rumusan dapatan kajian mendapati bahawa pertama, terdapat hubungan yang sederhana antara kecekapan penggunaan komputer dengan penerimaan penggunaan pelantar pembelajaran delima. Kedua, terdapat hubungan yang kuat antara keberkesanan penggunaan pelantar pembelajaran delima dengan penerimaan penggunaan pelantar pembelajaran delima. Dan yang ketiga, terdapat hubungan yang kuat antara tahap kecekapan penggunaan pelantar pembelajaran delima dengan penerimaan penggunaan pelantar pembelajaran delima. Sebagai kesimpulan, menurut James, penggunaan teknologi dalam PDPC adalah sangat penting dan bermakna untuk sekolah berfungsi dengan jayanya. Tetapi masih ramai lagi guru yang tidak boleh menerima perubahan yang melibatkan teknologi terkini. Noriani, Perez dan Nurhiza et al. Menyatakan kurangnya kemahiran guru dalam teknologi menyebabkan mereka kurang bermotivasi dan merasa tercabar untuk menggunakan teknologi sebagai medium PDPC. Hasil kajian menunjukkan bahawa guru-guru di daerah Manjung bersedia menerima aplikasi teknologi iaitu pelantar pembelajaran delima di dalam strategi pengajaran dan pembelajaran mereka. Pihak PPD, JPN dan KPM perlu sentiasa berusaha untuk menyediakan guru-guru yang berkemahiran, berpengetahuan serta bersedia untuk melaksanakan tugas dengan cemerlang selari dengan hasrat untuk memperkasakan pedagogi guru abad ke-21. Implikasi kajian ialah usaha dari pihak atasan adalah perlu untuk menggalakkan amalan penggunaan teknologi di kalangan guru agar mereka dapat mengamalkan strategi pengajaran yang lebih dinamik dan efisien. Guru-guru di daerah Manjung sedar akan kepentingan untuk mengubah kaedah pengajaran yang melibatkan teknologi di dalam PDPC mereka untuk menampung keperluan abad ke-21.